Jadi inilah kebanyakannya yang apabila dalam masyarakat kita sebut perubatan Islam, iaitu perubatan yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Jadi makhluk halus ni pertama sekali masyarakat Melayu kita memanggil makhluk halus. Tetapi dalam bahasa Al-Quran dia dipanggil jin. Ya, wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan al-jan. Jan tu ibu ke bapa kepada jin. Nama dia jan. Jan, jin. Jan wa khalaqal jan min marijin, daripada pucuk api. Min nar, pucuk api. Jadi jin ni diciptakan daripada api, itu asal. Jadi jin ni dia kalau kita belajar daripada bahasa Arab, dia berasal daripada kalimah jin nun. Dia punya asal huruf dia jin nun. Di dalam bahasa Arab, apa sahaja yang bermaksud bergabung huruf jim dan nun itu bermakna al-istitar. Istitar ni maknanya tersembunyi, tak nampak. Jadi sebab tu kita panggil janin. Janin, jin, nun, ya, nun, nin. Jin, nun, ya, nun. Ada jin, nun. Janin pasal apa? Pasal dia tak nampak duduk dalam perut mak. Pasal itu kita panggil jannah. Jannah ni apa benda? Jannah ni syurga. Pasal apa? Pasal syurga tu tak nampak. Perisai kita panggil junnah. Junnah pasal apa? Pasal orang yang duduk belakang perisai tadi dia tak nampak. Jadi orang tu tak nampak. Sebab apa? Sebab ada junnah perisai tadi. Jadi jin, sebab apa dipanggil jin? Sebab dia tak nampak. Oleh itu, siapa yang mendakwa dia menampak jin, sedangkan Al-Quranul Karim menyebutkan dalam Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia innahu yarakum, sesungguhnya jin tadi melihat kamu. Min haitsu la tarawnahum, sekira-kira kamu tak dapat melihat mereka. Maknanya jin kita tak dapat tengok dia, tapi dia dapat tengok kita. Itu semua. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi maknanya siapa yang mendakwa dia boleh nampak jin dengan sifatnya yang asal. Jadi Imam Syafi'i kata siapa yang mendakwa dia boleh tengok jin dengan sifatnya yang asal, maka dia tertolak penyaksiannya. Jadi dia tak boleh jadi saksi. Bermakna orang tu fasik lah maksudnya. Dia tak boleh jadi saksi. Sebab orang yang tak boleh jadi saksi ni sifatnya, antara sifatnya adalah fasik. Jadi maknanya kenapa jadi macam tu? Kerana menyalahi apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Menyalahi apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Baik. Saya ada katakanlah, ada di kalangan pendengar kata, Ustaz, anak buah saya nampak jin. Kan? Dia nak keluar rumah, dia nampak jin. Ustaz, adik saya nampak jin. Suami saya nampak jin. Isteri saya nampak jin. Tuan-tuan, kalau kita nampak jin, bermakna kita sedang diganggu oleh jin. Yang mana kita sedang sakit. Yang mana pertama, kita sedang sakit. Sebab apa? Sebab satu nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita tak nampak jin. Tuan-tuan kena tanamkan dalam kepala kita satu benda yang penting. Allah Ta'ala bagi tak nampak jin, ini satu nikmat yang besar bagi kita. Satu nikmat yang besar bagi kita. Jadi, kenapa? Kerana kalau kita nampak jin, kan susah. Keluar rumah nak pergi sekolah, nampak jin. Takutnya masuk balik rumah. Kan? Masuk dalam kelas, nampak jin. Cikgu-cikgu yang mengajar ramai ni, tengok sebelah anak murid ada 10 ekor jin. Hak nakal tu ada 30 ekor jin. Pening kepala macam tu. Kan? Cikgu pun tak jadi nak mengajar. Masuk balik dalam bilik guru. Masuk bilik guru, ada pula jin duduk kat sebelah dia. Habis tu macam mana? Gila dia. Boleh bangun dan terjun bangunan. Sebab itu ada orang yang terjun bangunan. Kita kata pasal apa dia terjun bangunan? Dia elok. Kadang-kadang terjun bangunan tu kadang-kadang berpunca daripada gangguan jin. Sebab apa? Sebab jin duk kacau bagi nampak. Dia stres. Akhirnya tak ada jalan yang lain dia boleh elakkan. Akhirnya dia naik bangunan terjun. Ataupun dia naik jambatan terjun ke bawah.
Tapi kalau ada buaya, dia berenang ke tepi balik. Macam kes yang baru ni, ada buaya, dia boleh berenang pula ke tepi tebing. Jadi tuan-tuan semua, kalau nampak jin itu bukan nikmat, itu satu azab. Kenapa? Kerana benda itu bermakna kita sekarang sedang diganggu jin. Jadi siapa yang nampak jin, siapa yang ada dia keluar rumah nampak jin dan sebagainya, kena hati-hatilah. Sebab apa? Sebab maknanya dia jin sedang mengganggu dia, sudah mula mengganggu. Cara yang terbaik ialah dia dapatkan rawatan untuk pulihkan diri. Saya ada satu pengalaman, satu budak tadika. Dah lama lah, 3-4 tahun lepas kejadian ni. Allah Ta'ala uji dia. Dia tak boleh keluar rumah. Keluar je rumah, dia akan nampak jin atas pokok kayu. Jin hantu lah, senang. Budak kan panggil hantu. Kan? Jadi nampak hantu kat pokok kayu, nampak hantu kat tiang elektrik, nampak hantu kat padang dan sebagainya. Jadi akhirnya dia tak boleh keluar rumah. Duduk rumah. Tak boleh pergi ke tadika. Jadi susah mak ayah dia. Jadi dia panggil saya lah. Saya pergilah tengok doa dan sebagainya. Alhamdulillah. Sekarang dah okey lah, dah boleh keluar rumah. Semua dah besar kot. Jadi itu cerita 3-4 tahun lepas. Jadi sebenarnya yang pertama, kalau kita nampak jin, maknanya kita ni telah diganggu. Satu. Yang kedua, kalau kita nampak jin, orang yang nampak jin itu kadang-kadang dia ada perjanjian dengan jin. Maksudnya dia ada perjanjian lah. Dengan bahasa Melayu kita panggil membela. Gitu. Tetapi kadang-kadang dia tak sedar. Kadang-kadang ada juga orang yang membela, dia sedar dan dia tak sedar. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman lah. Rawatan saya dan sebagainya. Jadi contoh semua begini. Yang sedar memang dia membela. Memang dia tiap-tiap malam ke ataupun tiap-tiap minggu ke adalah perjanjian-perjanjian dia dengan jin tadi, diberi darah ke, jamu makan ke, dijamu ayam panggang ke, dijamu telur ke dan sebagainya. Dia sedar dan dia tahu bahawasanya dia sedang membela jin sekarang. Dan kalau dia nak buat benda pelik-pelik, dia boleh suruh jin tu buat. Antaranya dia kalau katalah benda yang pelik-pelik lah kan, benda berat-berat, nak angkat batang kayu berat-berat kat hutan. Jadi dia boleh suruh jin tadi angkat. Jadi sebab tu kadang-kadang kita nampak dia gagah betul lah. Kan boleh angkat batang kayu kuat dia padahal dia seorang dia. Yang batang kayunya besar. Macam balak 2, 3, 4 kali peluk. Boleh dia angkat begitu je. Kalau kudrat manusia tak boleh. Kan? Jadi kadang-kadang bila dia bela, dia boleh buat benda-benda perkara-perkara ajaib. Perkara-perkara yang pelik-pelik. Jadi itu dia sedar. Yang kedua, kadang-kadang dia tak sedar. Ini yang tak sedar, dia susah ni. Tak sedar ni boleh berlaku. Ada satu, ni cerita pengalaman lah, tuan-tuan semua sambil-sambil ni. Satu pesakit, dia belajar satu ilmu, dah lama dah ilmu ni dah difatwakan sesat oleh kerajaan di Selangor dan mufti-mufti lain pun saya rasa macam itulah, tapi dia berkembang di Selangor. Satu ajaran ni dah difatwakan sesat macam ilmu hakikat gitulah, tapi saya tak sebutlah. Baik. Ajaran ini dah difatwakan sesat. Jadi dia tak sedar bahawasanya masa dia ambil itu bahawasanya ajaran ini mempunyai jin. Masa dia ambil dengan guru tu, dia kata tak ada apa pun ustaz. Cuma masa saya nak ambil tu, nak terima ilmu tu, buat macam ni je, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia rasa getaran dalam tangan ni dan menusuk ke jantung. Menusuk ke jantung. Jadi dengan asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadah depan guru. Dia tak ada apa ustaz, tapi dia tak sedar bahawasanya masa dia menerima tadi telah dimasukkan benda itu, jin tadi dalam badan dia. Akhirnya setelah berpuluh tahun kemudian, 20 tahun rasanya, dia ambil itu zaman muda-muda, sekarang umur dia dekat 50. Jadi dia selalu sakit-sakit. Bila saya pergi, saya ruqyah kat dia dan baca ayat suci Al-Quran, dia bangun bersilat.
Tuan-tuan semua. Dia bersilat. Habis dia bersilat selesai, habis bunga, saya duduk kat tepi ya, saya takut sebab saya tak kerti bersilat. Kan, kan dia silat saya, nanya saya. Habis selesai dia bersilat, saya pun, dia dah sedar apa semua, saya tanya, abang pandai bersilat? No. Tak pandai, saya tak pernah belajar bersilat. Dan saya tak minat pun bersilat. Saya minat kungfu, kata dia. Ini cerita yang dia cerita lah. Akhirnya, kata dia, saya kata macam mana, dia pun ceritalah kepada saya, dia pernah ambil, dah lama, 20 tahun lepas dia kata. Tapi akhirnya, benda itu duduk dalam badan. Dia tak sedar bahawasanya dengan ilmu dan amalan yang dia ambil itu sebenarnya ada benda. Ada penunggu, ada benda, ada jin dan sebagainya. Jadi yang ini yang jadi masalah kadang-kadang. Kita tak sedar. Yang ilmu yang kita ambil itu, amalan yang kita ambil itu mempunyai penunggu, mempunyai jin, khadam dan sebagainya. Jadi dia punya risiko. Risikonya masa kita muda dan sihat ni mungkin okey lah. Sebab badan kita pun masih kuat, badan kita pun masih sihat, tak ada masalah kan. Tetapi dia akan berisiko biasanya ketika kita nak meninggal. Ketika nak meninggal, tuan-tuan semua, jin tu tadi tak mau tuan dia ni mati. Kenapa? Kerana tak ada orang dah nak jaga dia. Jadi akhirnya dia buat jadi macam seolah-olah payah mati. Seolah-olah payah nak meninggal. Kan? Dekat-dekat nak meninggal macam kita dengar cerita-cerita kan. Dia nak meninggal tapi sakit. Pergi ke dapur makan nasi 2 periuk habis. Kan? Dia Allah yarham guru saya dulu. Datuk Ismail Kamus dulu. Dia pernah merawat sakit-sakit begini ni. Dia kata pergi rumah orang ni dah kering dah. Makan nasi 2 periuk boleh makan. Dia ustaz dulu dia ada keistimewaan dia lah. Amalan dia kuat. Dia pergi dia baca-baca sikit. Dia bisik kat telinga pesakit tu, dia kata, jin, keluarlah kau, menyebuk je kau kat sini. Dia cakap macam tu. Jin, keluarlah kau, menyebuk je kau kat sini. Akhirnya tuan-tuan semua Allah Ta'ala makbulkan doa dia dengan dia cakap macam tu. Jin tu keluar, lepas saja dia keluar, badan mayat tadi, badan orang tua tadi terus membusuk. Rupanya dia dah lama dah meninggal. Tapi yang gerakkan badan dia tu, yang duduk dalam badan tu, itu adalah jin. Jin yang dia amalan dia. Jadi saya pesan jugalah kepada guru, sahabat-sahabat guru yang saya pun tak nampak ni. Saya nampak muka saya seorang dekat depan skrin ni. Dan juga pelajar-pelajar yang mendengar, hati-hatilah nak belajar ilmu-ilmu apa pun, khususnya ilmu silat-silat yang ada amalan-amalan pelik. Kerana saya pengalaman rawatan ni banyak juga lah kan, adalah bukan banyak. Ada yang ambil satu silat, dia tersilap pantang. Silat tu ada pantang. Jadi dia terlanggar pantang ke macam mana, dan dibawa ke pusat rawatan Islam Darussalam Gombak tu. Jadi dia baca-baca kat situ, perawat baca, dia bangun bersilat dan tendang dinding tu, pecah dinding partition tu, pecah dinding tanpa dia sedar. Rupanya ada benda yang diambil semasa dia ambil ilmu silat. Jadi kena hati-hatilah, tengok, periksa. Kalau nampak bercanggah dengan ajaran Islam, nak buka gelanggang, semelih ayam, jius darah kat sekeliling, kan? Dan macam-macam lah. Tanam benda yang pelik-pelik kat tengah gelanggang dan sebagainya. Kalau macam tu, janganlah ambil, janganlah belajar. Kadang-kadang ada jin ataupun ada khadam yang kita tak sedar. Tak sedar. Tak ada pun, tak ada apa pun. Kita tak sedar masa kita ambil ilmu. Baik tuan-tuan semua, itu lebih kuat. Kemudian tuan-tuan semua, kita tidak boleh dalam rawatan Islam ada beberapa etika. Bila kita nak kenal ataupun orang panggil syarat-syarat perubatan gangguan ataupun makhluk halus ni, ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi supaya tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang haram. Okey. Jadi saya sebutkan di sini beberapa syarat, kemudian habis saya syarahkan ini,
Saya tak tahu tuan-tuan mungkin ada soalan kan nak tanya kan. Jadi saya lebih suka sesi soal jawab sebenarnya. Ini saya bagi masa lah dalam 10 minit atau 15 minit untuk tuan-tuan bersoal jawab. Baik, jadi antara syarat-syarat rawatan atau perubatan Islam, yang pertama, mestilah rawatan itu tidak berbentuk amalan sihir, ilmu hitam, tilik tenung, tukang nujum, ramalan tapak tangan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi antara cara atau perubatan Islam yang berkaitan dengan gangguan ni, syarat pertama tidak menggunakan amalan